Assalamualaikum semua. Dengar tak? Clear? Okey. Apa yang tuan-tuan? Dengar tak? Hmm. Okey kan semua kan? Dia ada apa-apa masalah teknikal ke? Tahu teknikal kita perfect. Okey. So saya akan mulakan bila kita dah ada beberapa penonton lah. Tapi sebelum tu kita nak pastikan dulu. Mas teknikal dia okey tak? Hmm. Yalah, rasanya dah boleh start lah Okey. Terima kasih lah dekat Republic Buku dan Ben Zali sebab sudi panggil saya. Kejap Okey. Terima kasih lah dekat Republic Buku dengan Ben Zali sebab sudi panggil saya untuk bercakap untuk pembentangan malam ni. Macam mana yang dah diwar-warkan siang tadi, malam ni kita akan bentangkan lah buku Ben. Novel elektronik dia, tajuk dia Lipas. Apa ada dengan lipas ni? So pertama sekali pada saya lipas ni dia adalah satu novel falsafah, mungkin ideologi. Sebab dekat dalam buku ni macam mana jalan cerita dia berkembang ditentukan oleh pemikiran-pemikiran karakter tu sendiri, ditentukan oleh pandangan-pandangan hidup yang saling bertembung kan. Dan saya nampak ini adalah salah satu usaha penulis dalam memaknai hidup. Apa sebenarnya kehidupan ni? Macam mana kita perlu menjalani hidup? Daripada pengolahan cerita dia, saya suka lah. Sebab hari tu saya ada baca juga Azizi Rahmat punya ulasan pasal novel Lipas ni. Dia cakap, kalau novel ni kita pecahkan bahagi kepada bab-bab, kita pecahkan bab dia, dia akan tetap jadi cerpen yang tak cacat. Dia akan tetap boleh difahami. Tapi bila semua bab-bab ni digabungkan, dia jadi makin menguatkan apa yang setiap bab tu cuba sampaikan. So cuma novel ni dia pada saya dia lebih kepada pemikiran. Saya tahu sebenarnya agak susah juga kita nak jumpa sastra yang bentuk macam ni lah. Penceritaan yang macam ni yang lebih kepada pemikiran. Sebab dia, saya tak tahu sebab pengolahan karakter atau pengolahan konflik tak cukup dalam, sampaikan dia punya konflik tak dapat nak ganggu emosi pembaca. Tapi walaupun penceritaan dia tak dapat ganggu emosi pembaca macam mana kebanyakan novel-novel yalah Alaf 21 mungkin, tapi pandangan hidup yang cuba disampaikan oleh penulis dia sangat-sangat, pada saya sangat-sangat membuka mata. Sangat membuka mata dia. Dan cerita ni dia punya sikit lah sinopsis dia.
dia banyak berkisah tentang Joe dan lipas. So Joe ni dia adalah seorang anak muda yang berada di dalam dilema antara prinsip dia, antara pandangan hidup dia, falsafah hidup dia yang cuba dibentuk, dicabar oleh cinta seorang wanita, oleh keinginan atau harapan, dan prinsip hidup iaitu binatangisme yang dia cuba bentuk kan, kalah kan, dikalahkan oleh keinginan dia yang dia tak dapat kawal, oleh harapan, oleh cinta dia. Dan selepas itu cinta dia pula, dia tak habis dekat situ je, cinta dia pula, harapan dia pula dikalahkan lagi dengan keperluan hidup, dengan keterdesakan hidup. Dan saya rasa daripada karakter Joe ni, dia menarik sebab daripada karakter ni kita boleh explore konflik-konflik dalaman yang sebenarnya berlaku saya rasa dekat dalam setiap individu. Dekat dalam setiap individu kita ada masalah ni, konflik ni. Yang mana setiap, yelah macam kanak-kanak dia sentiasa cuba memaknai hidup dengan satu pemaknaan yang heroik. Dia nak menyelamatkan dunia, dia nak jadikan dunia ni satu tempat yang lebih baik, dia tak nak tengok orang yang lemah kena tindas, kita memerlukan satu pembela. Dan semua tu dia cuba bentuk sampai satu masa dia mendewasa, dan semua pandangan-pandangan hidup dia dicabar dengan keinginan dia yang ditawarkan oleh dunia kan. Sebab dunia ni memerangkap prinsip-prinsip manusia secara sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus kan. Sampai kan kanak-kanak tu terpaksa buang apa dia punya pandangan-pandangan hidup dia, anggap itu semua pemikiran budak-budak yang tak matang, yang belum akil balik. Realiti dia adalah seperti ini, dan kita tak boleh nak menyelamatkan dunia, kita tak boleh nak memperbetulkan dunia, atau mungkin kita tak boleh nak jadi hero, mungkin apa yang dia fikir kanak-kanak. Tapi bila yalah, seorang dewasa tu dia kejar apa yang dia nak, apa pun daripada lifestyle, gaya hidup, dengan siapa yang dia nak ada, barang apa yang dia nak pakai, handphone yang macam mana. Tapi akhirnya semua benda tu akan dimatikan pula dengan keperluan hidup. Sebab tu bila semakin dewasa, kebanyakan orang pandangan hidup yang paling ideal ya dah dapat kerja establish yang mapan, lepas tu dapat kahwin, ada duit, lepas tu dah settle. Sebab kita akhirnya akan mengakhiri hidup kita dengan pemaknaan yang semudah itu, sebab keterdesakan hidup tu, keperluan hidup sentiasa mengejar kita daripada belakang kan. Membuatkan kita tak sempat macam mana kita nak mengelak, macam mana kita nak selesaikan konflik benda ni, konflik ni, sama ada persoalan dia, adakah prinsip keinginan dengan keperluan ni tak boleh diselarikan, atau sebenarnya ada jalan. Dekat sekitar cerita ni juga, sekitar Joe ni juga adalah beberapa karakter lain yang penting, macam Abang Rom, orang yang karakter dia lebih tercerah lah, satu karakter yang mungkin berhikmah lah, yang faham keadaan semua orang, sebab dia lebih tua, dia dah lalui pengalaman hidup, dan apa yang dia nak adalah sesuatu yang terbaik untuk kawan-kawan dia. Dan Abang Rom ni pun dia kenapa saya rasa dia adalah satu karakter yang tercerah, sebab dia sedar betapa susahnya untuk memegang prinsip. Prinsip ni adalah sesuatu yang sangat-sangat susah untuk dipegang. Kenapa? Tu nanti kita akan ceritakan kenapa prinsip ni adalah satu benda yang susah untuk dipegang. Dan karakter selepas tu Bang Omar ni dia mewakili masyarakat yang terpinggir, kaum miskin, mungkin pelarian, yang mengambil lipas sebagai falsafah hidup dia. Kalau Joe, dia menggunakan falsafah binatangisme untuk
memaknai macam mana kita perlu hidup, macam mana kita perlu berurusan dengan alam, dengan haiwan. Tapi Bang Omar, dia punya falsafah hidup dia adalah seperti lipas. Lipas ni saya tak tahu betul ke tak, tapi ni apa yang Bang Omar ni cakap lah kan. Dia cakap lipas ni apa? Lipas ni semakin ditekan dia akan jadi semakin kuat, dan kita kena jadi macam tu. Orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang tersisih, dia perlu menggunakan falsafah lipas ni sebagai falsafah hidup dia. Cara hidup lipas ni macam mana kalau ditekan semakin kuat. Maknanya dia mempunyai satu prinsip hidup yang nak tak nak apa pun kau kena berdiri atas kaki sendiri. Kalau kita sendiri tak boleh nak memperjuangkan hidup kita, maknanya takkan ada apa dekat dalam dunia ni yang boleh perjuangkan kita. So lepas tu Bang Omar ni dia berjumpa dengan seorang Pak Gad ni, Abang Ali. Abang Ali ni pula dia mengharmonikan falsafah hidup Bang Omar, yang mana Bang Omar dengan idea-idea individualistik dia, pengukuhan modal insan dia perlu diselarikan dengan kerjasama kan. Sebab Bang Omar ni Bang Ali ni dia punya pemikiran dia, kalau kita tak jaga kita antara sesama, takkan ada kita takkan jadi kuat. Sebab kita cuma kuat bila kita bersama, bila masyarakat tu bersatu, bila masyarakat bawahan tu bersatu, baru kita akan jadi kuat. Kalau tak, walaupun kita sekuat mana pun, kita sebagai individu, kita akan senang dipecah-pecahkan dan disusun, diatur, diperintah oleh kuasa-kuasa yang sentiasa nak ambil kesempatan pada diri kita. Okay. Lagi siapa lagi karakter dia? Nadia. Okay, Nadia ni dia mencerminkan satu manusia yang mempunyai prinsip yang kuat, yang apa pun kalau dia nak itu juga. Dia takkan sanggup jual diri dia untuk kepentingan, kesenangan. Tapi cuma masalah dia ada kegagalan dalam bermuhasabah diri, yang menyebabkan dia ada kegagalan dalam bertoleransi dengan orang, yang membuatkan segala prinsip-prinsip yang dia bentuk daripada dalam jadi terlalu mutlak. Jadi hanya dia yang, prinsip dia yang betul, cara hidup dia satu-satunya yang betul. So kita balik dekat macam karakter Joe ni macam mana dia punya gangguan. Dia Joe ni dia baru balik daripada Indonesia, dan dalam perjalanan balik ke Indonesia tu dia berfikir, dia cuba menyusun pandangan-pandangan hidup dia tentang binatangisme, yang mana binatangisme ni adalah satu idea yang menentang modernisasi, menentang mungkin cara hidup manusia moden, yang mana manusia dah terlalu bongkak, manusia dah terlalu rasa dirinya terlalu supreme, terlalu teratas, yang sampaikan dia sanggup membunuh apa saja, memusnahkan apa saja semata-mata untuk memenuhi keinginan dia. Dia bukan keperluan, hanya untuk memenuhi keinginan dia. Jadi dia penat dengan dunia macam ni, sebab manusia yang sentiasa mengejar keinginan dia tanpa tersemak, dia sentiasa mewujudkan satu negara atau satu masyarakat yang tak sihat, pemerintah yang zalim, yang korup, yang meminggirkan orang-orang yang susah. Sebab masalah dia dekat masalah Joe dekat sini, dia hidup di kota raya di Chowkit. Dia berhadapan dengan masalah orang-orang seperti Bang Omar, yang imigran, yang orang-orang yang tersisih, dan dia merasai masalah-masalah tu timbul disebabkan oleh adanya sebilangan kelompok yang mahu mengaut hasil kekayaan lebih daripada apa yang sepatutnya, sehingga kan ketidakadilan tu terjadi. Pembahagian harta mungkin sekurang-kurangnya ruang tanah yang ada sepatutnya cukup untuk semua orang,
gunakan sebagai ruang diorang untuk develop diri diorang, tak dapat. Ruang tu dah dimonopoli oleh sebahagian kelompok. Dan dari situ gagasan binatangisme ni timbul. Ya. Tapi masalah idea-idea binatangisme ni timbul, apa asas dia sebenarnya? Sebab saya suka sebenarnya bila Benzali dia mula bagi terma pada pandangan hidup yang lebih natural ni. Sebab selalunya pandangan hidup yang ini ni, kita memandang hukum rimba sebagai satu rujukan untuk kita belajar, untuk kita menjadi manusia. Idea ni mungkin dia dah berkembang dulu dari mungkin idea-idea yang lebih primitif, mungkin daripada pandangan-pandangan aktivis alam sekitar yang pembela-pembela hutan mungkin, atau daripada sudut anarkis primitif mungkin, yang mana kita ni selalu menggunakan terma-terma macam hukum rimba untuk menggambarkan situasi politik yang sangat-sangat binatang. Tapi sedangkan hakikat dia, gaya politik manusia bukanlah gaya politik hukum rimba. Sebab hukum rimba terlalu lebih adil daripada hukum politik manusia kan. Politik hukum rimba, kalau musang tak pernah pupuskan ayam. Kalau ayam tak didomestikkan oleh manusia, ya, harimau tak pernah pupuskan rusa atau kerbau atau apa-apa. Binatang tak pernah makan, membunuh lebih daripada sekadar cukup. Dan binatang, walaupun ya dalam buku ni pun dia cakap manusia ni adalah sebahagian daripada binatang yang ada kemampuan untuk menyimpan makanan dia. Ada peti ais, macam ular sawa mungkin, atau ada beberapa binatang lain yang dia boleh simpan makanan dia. Tapi kenapa manusia simpan makanan dia? Sebab adakah disebabkan oleh kemampuan manusia untuk mencipta peti ais, atau disebabkan oleh ketakutan yang hari esok tak cukup makan, atau disebabkan oleh nafsu, naluri yang tak terkawal? Sebab binatang pada satu sisi, walaupun hukum rimba tu buatkan ekosistem bergerak dengan balance, tapi naluri-naluri binatang dia tak pernah terlebih, tak pernah sekalipun terlebih. Tapi manusia sentiasa ada kecenderungan untuk melebih-lebihkan naluri. Contohnya binatang dia tak pernah, dia cuma mengawan bila musim mengawan tiba, dan dia tak pernah melebih-lebihkan proses mengawan tu. Tapi manusia, dia boleh diserang penyakit mental, ketagihan untuk terus mengawan, tiap hari nak mengawan. Kalau tak ada makhluk lain untuk dikawan kan, mungkin dia perlukan porn kan, satu benda yang trigger dia punya naluri-naluri untuk terus mengawan. Manusia ada masalah tu. Tapi binatang juga, dia tak boleh nak menahan-nahan naluri dia. Binatang tak boleh nak menahan-nahan naluri dia. Sebab binatang dia tak ada rationality, dia tak ada kemampuan untuk menjangkakan sesuatu secara rasional. Jangkaan-jangkaan dia cuma ditentukan oleh naluri. Kalau dia tak lawan, maka dia lari. Tapi manusia, dia ada kemampuan untuk menahan dia punya naluri, untuk kembangkan diri dia lagi. Untuk, yalah, dalam kata lain, puasa lah kan. Menahan diri untuk menaikkan, kalau dalam bahasa lain dia, berpuasa ni mungkin nak menguatkan tenaga dalaman lah kan. Ya, maksudnya daripada fokus, daripada proses berfikir, deria-deria rasa, ini semua tenaga-tenaga dalaman lah mungkin. Tapi persoalan dia, dari pandangan hidup binatangisme ni, kita kalau kita macam mana nak menyelamatkan umat manusia, nak menyelamatkan bumi ni supaya bumi ni jadi satu tempat yang lebih baik untuk didiami. Adakah manusia mengambil rujukan hukum rimba, belajar daripada binatang, macam mana binatang hidup yang makan sekadar cukup dan tak berlebih-lebihan? Adakah kita ambil hukum rimba sebagai rujukan? Dia menandakan
kalau kita nak selamat, kita kena jadi primitif. Kita tak boleh terima segala apa teknologi yang datang. Kita tak boleh, yalah kita tak boleh terima pembangunan yang ada. Sebab kalau tak, setiap bila pembangunan jadi, time tu lah penyakit akan datang. Kesan-kesan buruk akan datang. Mungkin sekarang ni kita dah selesa dengan pertanian yang apa semua, tapi sebelum kita dapat pertanian yang macam ni, macam mana manusia keluar tak ingat macam mana manusia keluar daripada bergantung pada keliaran hasil alam dan start revolusi agriculture. Revolusi agriculture tu sendiri, dia wujudkan penyakit yang masalah yang besar. Manusia, waktu tu manusia belum lagi mengawal production hasil makanan, tetapi hasil makanan pertanian tu yang mengawal manusia. Dia kena jaga kebun, kena jaga padi, kena jaga jagung, semua benda yang dia tanam daripada serangan-serangan serangga atau pemangsa. Dia kena siram hari-hari, dia kena gali parit, buat longkang, apa semua. Dia mewujudkan masalah. Dan apa, pertanian mono, pertanian tunggal, semua jagung, semua padi, dia akhirnya mewujudkan penyakit sebab dia mengesankan ketidakseimbangan ekosistem. Tapi waktu tu tak ada baja, tak ada baja, tak ada apa. So tak ada baja, tak ada racun serangga, jadi dia bermasalah. Dia mencipta kesakitan lah bagi manusia. Tapi semakin lama, manusia tu dia semakin berkembang, dan kita dapat kontrol pertanian tu kan. Kita dapat kontrol sistem pertanian tu, dan kita berkembang dengan benda-benda lain kan. Tapi pembangunan manusia juga sentiasa mengacu pada penyakit. Yalah, daripada tahun 18, 17, 18, 19, 2000, semua ada masalah dia. Ada epidemik dia, ada pandemik dia. SARS, semua jenis-jenis coronavirus ni, so, semua datang. Dia mungkin dia tak dicipta, tapi mungkin juga dia adalah kesan daripada cara hidup manusia. Tapi yang pasti penyakit tu datang, kenapa satu-satu wabak tu datang, dia adalah disebabkan oleh ekosistem yang tak seimbang. Maksudnya proses pemangsa, rantai makanan yang akan menyeimbangkan ekosistem tu bermasalah. Dan bila dia bermasalah, dia akan cipta penyakit-penyakit lah kan. So persoalan dia, adakah kita, balik persoalan tadi, adakah untuk kita manusia menyelamatkan bumi ni atau menyelamatkan spesies manusia ni perlu menjadi primitif, atau kita boleh dalam keadaan yang terus bergerak maju kan? Tapi kalau terus bergerak maju, macam mana keadaan maju yang sebenar-benarnya? Macam mana kita nak ada pembangunan yang tinggi, kita nak ada, yalah, kita gunakan semua kemampuan manusia, yalah dengan jentera, kapal terbang, bandar. Tapi macam mana untuk mengekalkan langit yang biru? Macam mana untuk mengekalkan pokok-pokok yang hijau, harimau Malaya tak pupus? Macam mana kita nak menjaga antara satu sama lain? Ini persoalan dia. Sebab kalau contoh macam wabak yang kita tengah berkurung sekarang ni kan. Okey, habis wabak ni, apa gaya hidup kita? Adakah kita akan berubah dalam gaya hidup? Atau adakah kita akan gunakan gaya hidup yang lama, yang mana sah-sah daripada tahun dah berapa belas tahun, berapa puluh tahun pun, gaya hidup ni sentiasa menghasilkan satu wabak yang menakutkan kita, yang mengancam kita. Jadi itulah persoalan. Jadi kalau kita tak adapt, kita tak guna semula gaya hidup yang lama, kemajuan akan terbantut kan? Ekonomi akan terbantut. Mungkin sumber makanan yang dihasilkan oleh kilang-kilang akan terputus, akan semakin berkurangan. Tapi macam mana kita nak terus kekal maju tanpa melakukan sebarang kerosakan dekat
bumi ni. Sebab saya rasa kita tak boleh nak balik balik pada balik pada sifat-sifat primitif. Maksudnya kita kena tolak semua bentuk jentera, bentuk pembangunan, kilang dan apa semua. Sebab kalau manusia tu adalah hasil daripada evolusi, sebab kita tengah cakap pasal binatangisme ni kan, sifat-sifat kehaiwanan ni. Sebab sekarang ni walaupun kita rasa manusia ni bebas daripada sifat-sifat haiwan, tapi apa yang manusia buat belum lagi betul-betul memisahkan manusia tu daripada sifat-sifat haiwan tu sendiri. Contoh dia macam panic buying. Kita tak panic, masalah panic buying tu kita tak berdasarkan rationality yang sebenar-benarnya. Kita tak berdasarkan sifat kemanusiaan, naluri kemanusiaan yang mungkin yang lebih adil, yang memikirkan orang yang tak cukup. Kita sentiasa memikirkan tentang diri sendiri. Ini adalah satu sifat yang sangat-sangat binatang. Ini adalah naluri yang tak tersemak, yang mana ya kalau kita tak lawan benda tu, kita cabut, kita lari. Kita tak ada kemampuan untuk berdiri, lihat apa masalahnya dekat sini. Macam mana kita nak hadapi dia dengan satu bentuk fikiran yang lebih adil, yang lebih jelas. Dan itulah dia. Kalau kita nak kata manusia ni bebas daripada alam, daripada haiwan, manusia tak pernah bebas. Ya, sifat-sifat manusia masih menunjukkan sifat-sifat kehaiwanan. Perang misalnya, kita berperang bukan kita saling berbunuh, kita saling bertelagah, tak bersetuju antara satu sama lain, bukan disebabkan kita cuba membentuk pandangan hidup dan kita memerlukan musuh untuk mencabar pandangan hidup kita, atau sebagai satu bentuk perbincangan macam mana kita nak jumpa pandangan hidup yang paling ideal kan. Kita punya perdebatan, kita punya peperangan sentiasa nak memenangkan diri yang terancam. Kita sentiasa nak memenangkan rasa diri yang lebih betul daripada orang lain kan. Sebab kita tengah bincang pasal masalah kehaiwanan, sifat-sifat binatangisme ni, sifat-sifat kehaiwanan ni kan. Jadi manusia ni, kalau pendapat saya secara personal, manusia ni dia berkembang daripada evolusi daripada binatang tu sendiri. Tak kisahlah apa, chimpanzee ke apa ke. Tapi manusia, semua spesies ni, organisme dia membiak daripada dalam air, keluar ke darat, jadi reptilia, lepas tu jadi mamalia, dan dalam mamalia ni lahirlah manusia. So jadi maknanya tangan yang kita ada, yang sampai kita tak tahu kita nak cakapkan secara spesifik apa fungsi tangan ni. Tak sama macam harimau, tangan untuk mencakar, kucing tangan untuk mencakar, cicak tangan untuk melekat, memanjat. Kita boleh spesifikkan untuk binatang lain, tapi manusia kita tak boleh. Kita boleh pegang pensel, kita boleh cipta kertas, kita boleh cipta itu, cipta ini. Tangan ni kita boleh jadi senjata, dan dalam masa yang sama tangan ni juga boleh jadi ubat. Apa je, dia masuk akal lah. Manusia ni dia berkembang daripada binatang tu sendiri kan. Dan sifat-sifat, dan kalau manusia ni berkembang daripada binatang, adalah sebahagian daripada binatang, yang mana salah satu bukti dia mungkin kita tak pernah, satu apa yang ada dekat dalam diri manusia daripada otak, hati dengan badan, tak pernah terlepas daripada unsur-unsur yang paling semula jadi, ialah oksigen, gas, apa semua. Apa yang ni apa yang Carl Sagan kata lah kan. Ya, jadi maknanya betul, manusia tu tercipta daripada proses evolusi. Kalau daripada kitab suci tu pun, manusia ni dijadikan bertahap, alam ni dijadikan secara berlapis-lapis. Jadi setiap kejadian tu dia tak boleh jadi tiba-tiba, dia perlu ada proses dia, dan proses ni penting. Tu yang membuatkan, sebab binatang lain semua ada otak, binatang lain semua ada otak. Manusia sama juga macam manusia ada otak, cuma bezanya macam mana hubungan antara sel-sel otak manusia berhubung, yang membezakan antara manusia dengan binatang. Maknanya dia berkembang, dia semakin lama dia semakin sempurna, dan saya rasa
idea tentang evolusi ni, teori evolusi ni, dia tak sesekali menggugat kebenaran agama. Saya rasa malah dia makin menguatkan bagi orang-orang yang beriman dengan agama. Sebab betapa kompleksnya kehidupan yang, betapa kompleksnya susun gerak atom, yalah, perkembangan kehidupan ni sendiri kan. So jadi kalau manusia berkembang daripada binatang tu sendiri, ya, memang adalah satu benda yang layak untuk kita tengok balik cara hidup binatang, bukan setakat cara hidup binatang, cara hidup alam, ekosistem dia, untuk diterapkan balik dekat dalam gaya hidup manusia, cara hidup manusia. Sebab dia punya benda yang asas dia masih lagi tetap sama. Saya jumpa dekat mana saya tak ingat, tapi dia cakap ada satu kajian ni, bila dia tengok balik pergerakan semut yang keluar bawa makanan, bawa pergi ke sarang dia, dengan pergerakan keluar masuk duit, penghantaran barang, jual beli, dia punya pattern dia sama. Dia punya corak dia sangat-sangat sama. Jadi mana kata walaupun kita punya pembangunan kita, apa yang kita buat sangat-sangat terlepas dari, sangat-sangat terkeluar daripada benda yang semula jadi, tapi corak dia sangat-sangat semula jadi. Corak dia sangat-sangat sama dengan corak alam tu kan. Lagipun pembangunan ni orang tak tahulah, sebab ada setengah golongan ni bila yalah, pembangunan ni lebih banyak mengacu pada kerosakan, yalah, penyakit. Dia tolak 100%, 100% pembangunan ni tak bagus. Kita kena balik duduk dekat dalam hutan kan. Kita kena hidup macam mana binatang hidup kan. Saya rasa ini menafikan apa yang alam dah peruntukkan untuk manusia, apa yang Tuhan dah peruntukkan untuk manusia. Biarlah bangunan tinggi, bangunan besi, shopping komplek, adakah bahan-bahan tu sendiri ada satu bahan, ada satu zarah yang terlepas daripada bahan-bahan yang diperuntukkan alam? Semuanya tetap batu, semuanya tetap besi, elektrik, sama. Semua benda tak ada yang terlepas daripada alam. So jadi manusia ni dia seumpama satu spesies yang membuatkan alam ni boleh berubah tanpa memerlukan proses yang panjang. Manusia boleh shortcutkan dia. Kita boleh tambak sana, tambak sini. Kita boleh nyah hutan, kita boleh bangunkan habitat lain, kita boleh menghutankan lagi dengan lebih banyak. Macam ada, saya baca 2 orang fotografer ni dekat mana? Dekat, alah, saya tak ingat. Tapi dekat Eropah lah. Dia 2 orang fotografer ni, laki bini, dia dalam masa 10 tahun dia tanam pokok. Ada berapa puluh juta pokok dia tanam, dan dia hidupkan balik hutan tu. Dan ini apa yang manusia boleh buat kan, dengan tangan dia kan. Jadi saya tak setuju yang kalau manusia ni perlu balik kepada sifat-sifat primitif, sifat-sifat binatang. Sebab manusia ni adalah proses yang dahulunya yang mempunyai sebahagian daripada sifat-sifat binatang, tapi manusia ada kemampuan yang melebihi daripada binatang kan. Mana manusia pun boleh menyerap nutrien, manusia pun ada naluri, tapi tak ada makhluk lain selain daripada manusia yang ada rationality. So jadi rationality ni adalah sesuatu. Rationality ni perlu digunakan, tapi macam mana kita nak menggunakan rationality ni kalau naluri ni sendiri tak tersemak? Ya, manusia adalah haiwan yang berfikir. Tapi adakah manusia betul-betul menggunakan, belajar macam mana nak berfikir? Atau kita rasa kita dah biasa dengan berfikir? Kalau manusia ni adalah haiwan yang berfikir, dan macam mana kita untuk jadi haiwan berfikir? Adakah sistem pendidikan kita dekat sekolah, kanak-kanak diajar untuk mengenali fikiran dia? Macam mana nak menggunakan fikiran? Macam mana untuk berfikir? Sebelum disumbat dengan information, sebelum disumbat dengan bermacam-macam subjek. Adakah manusia dah diajar daripada kanak-kanak
pendidikan awal kanak-kanak mengajarkan tentang naluri, macam mana untuk berhadapan dengan naluri yang kadang-kadang tak terkawal, sekejap marah, sekejap gembira, macam mana nak berhadapan dengan perasaan-perasaan yang manusia sebenarnya tak terkawal. Sebab adakah ini mata pelajaran yang bukan satu benda yang tak penting untuk jadi manusia? Adakah matematik, sains, seni, macam mana nak main gitar atau macam mana nak buat formula, itu lagi penting daripada macam mana nak berfikir. Macam mana sekurang-kurangnya, walaupun tak dapat berfikir secara baik, sekurang-kurangnya macam mana kita dapat berfikir yang terelak daripada kekeliruan, walaupun kita tak dapat tahu apa tu kebenaran. Sebab macam mana kita boleh paksa budak-budak yang bakat dia melukis, berseni, paksa dia orang untuk belajar fizik, belajar matematik, sains, paksa dia orang untuk sama level dengan budak-budak yang memang secara semula jadi suka matematik, suka sains. Tapi kenapa kita boleh paksa budak-budak ni untuk belajar benda-benda yang budak-budak ni tak suka, dan kita tak boleh paksa budak untuk belajar kenal diri, kenal fikiran, kenal perasaan? Sebab adakah kita yang macam seolah-olah manusia lah yang mencipta manusia, seolah-olah macam manusia lah yang mencipta fikiran ni. Macam kita dah tahu macam mana fikiran ni berfungsi, kita dah tahu macam mana naluri ni berfungsi, kita dah tak payah belajar apa-apa langsung pasal fikiran dengan perasaan. Membuatkan ramai orang dewasa kebanyakannya menganjurkan kanak-kanak untuk berfikir, tapi diorang sendiri gagal dalam mengeluarkan hujah-hujah yang bernas. So, kalau tak bernas pun diorang sentiasa membuat kekeliruan, hujah-hujah yang sesat, hujah-hujah falasi. Diorang sendiri, orang dewasa sendiri ada masalah ketagihan. Planet, satu dunia, kita ada masalah ketagihan porn, kita ada masalah ketagihan makanan, kita ada masalah obesity, makanan yang melampau, kita ada masalah ketagihan consumerisme, ketagihan handphone, ketagihan dadah. Semua ketagih. Kita tak belajar macam mana nak berurusan dengan perasaan kita supaya kita dapat berurusan dengan benda-benda yang ada dekat luar. Tapi kita rasa kita tak perlu buat benda tu, tapi kesan dia sekarang kita sakit, kita gugup, kita tertekan, kita terpaksa pula bergantung pada ubat-ubat. Bukan maksud ubat-ubat ni tak bagus, ubat-ubat ni bagus, tapi bergantung, mengubah kebergantungan adalah satu strategi yang salah. Kita sentiasa terperangkap dalam satu perangkap, pergi ke perangkap lain. Sebab macam semalam punya pemenangan kan, kawan kita punya pemenangan, Yaknis punya buku, ada satu part tu dia tegaskan kenapa nak kena ajarkan kanak-kanak pasal ekonomi ni dalam bahasa yang paling mudah, supaya diorang betul-betul faham dengan gaya kefahaman yang mudah, supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita berhadapan, supaya kita jelas apa yang kita hadapi. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak bersetuju, kalau macam semalam masalah kapitalisme, tapi sekurang-kurangnya kita dapat memasang strategi yang jelas macam mana kita nak berhadapan dengan dunia kapitalisme. Dan kita tak sentiasa hanyut dibawa yang sentiasa ditentukan oleh persekitaran. Itu masih lagi bersifat binatang kan. So macam menuju kesempurnaan ni kan. Yalah, manusia ni adalah satu evolusi yang menuju kesempurnaan. Macam apa yang dalam buku Ali Syariati Tugas Cendekiawan Muslim, dia dekat dalam buku tu dia pecahkan yang manusia, maksud insan ni bukanlah seluruh manusia, tapi manusia ni ada dua kategori, satu bashar, satu insan. Bashar ni adalah manusia yang sama macam binatang, walaupun dia bekerja sebagai CEO, walaupun dia bekerja sebagai seorang pendidik, walaupun dia tukang sapu longkang ataupun ahli matematik ataupun seniman artis. Tapi bashar ni dia adalah
satu manusia yang sentiasa dibentuk oleh persekitaran dia, yang sentiasa dibentuk oleh sejarah-sejarah lampau dia, yang sentiasa dibentuk oleh semua benda yang dia tak kawal, dan dia sentiasa hanyut diikut arus kehidupan tu, macam mana binatang. Kalau kucing tu diletakkan dekat dalam apartmen daripada bayi sampai ke tua, sekali kita keluarkan pintu daripada pintu rumah, dia takkan dapat survive sebab dia tak ada kemampuan untuk belajar, sebab dia dah biasa dengan pattern pengalaman dia kan. Tapi manusia bukan macam tu. Manusia ada kemampuan untuk keluar daripada pattern-pattern yang memerangkap dia kan. Selalunya benda ni dibawa yalah secara tradisi lah, daripada Buddha, daripada Hindu, Islam, Sufism atau mana-mana cabang-cabang spiritual yang lain yang nak membebaskan manusia daripada habit-habit dia yang sebelum ni dan buatkan dia boleh terus berkembang menuju kesempurnaan. Dan itu adalah bashar, orang yang tak mengejar pada kesempurnaan, yang tak sentiasa develop diri dia, yang sentiasa hidup seperti binatang. Tapi insan adalah manusia yang sentiasa mengembangkan potensi dia, sentiasa mengejar ke arah kesempurnaan, walaupun kesempurnaan ni adalah satu benda yang mustahil, kita boleh cakap mustahil untuk dicapai. Tapi benda tu tak capai lagi, macam mana kita nak kata mustahil? Tapi yelah, buat masa ni dia agak mustahil lah sebab proses dia terlalu panjang lagi. Tapi proses perjalanan menuju kesempurnaan tu dia tak pernah berhenti. Sebab bila kita cakap perkembangan, evolusi, okay, kita cakap teori evolusi, adakah evolusi ni cuma 400,000 tahun yang lepas yang mana manusia mengalami revolusi kognitif, atau 4,000 tahun lagi, atau yalah berapa ribu tahun lagi manusia mungkin dah jadi artificial intelligence dalam badan manusia dah bukan lagi homo sapien, dia dah install dengan chip, dengan wire-wire. Adakah itu semata-mata, atau hakikat dia di antara dua tu, evolusi tu sentiasa berlaku sekarang. Setiap sekarang ni adalah proses perubahan, setiap sekarang ni adalah proses perkembangan. So seorang manusia tu, seorang insan tu adalah manusia yang sentiasa berfokus pada waktu sekarang untuk develop diri dia, untuk kejar potensi dia, apa kemampuan dia. Sebab tu Ashghali pula dalam teori Islam, teori pembebasan, dia ada cakap pasal beriman dengan yang gaib. Yang ni best juga, sebab beriman dengan yang gaib ni selalu kita ingat benda-benda yang mistik atau makhluk-makhluk, dewa-dewi atau malaikat lah, Tuhan yang duduk kat atas langit, atau apa benda yang tak nampak. Tapi Ashghali cakap benda yang antaranya lain selain daripada hal-hal yang mistik, gaib ni adalah potensi kita. Apa yang kita boleh jadi? Apa ketidakyakinan sekarang? Apa yang kita tak yakin sekarang yang sebenarnya kita boleh capai dekat masa hadapan? Dan macam mana kita nak menyedarkan diri kita, ketidakyakinan sekarang dia cuma disebabkan oleh beberapa faktor yang kita tak setting lagi dekat kita punya persepsi. Sebenarnya kita boleh bawa persepsi itu pergi ke satu persepsi yang lebih besar untuk terus berkembang kan. Dan ini kewajipannya untuk beriman kepada hal-hal yang gaib kan. Untuk sentiasa kita percaya perubahan tu ada, perubahan tu boleh dilakukan. Apa yang membuatkan dunia sekarang, apa yang membuatkan Joe menanggalkan prinsip-prinsip binatangisme dia, sebab dia tak beriman kepada yang gaib. Dia tidak beriman yang prinsip dia boleh dicapai. Dia beriman kepada benda yang nampak, apa yang diperlukan pada waktu tu. Sebab saya rasa macam menarik kalau kita balik dekat karakter Joe ni, dia punya konflik dalaman dia. Dekat konflik dalaman dia. Sebab macam Joe, prinsip dia dah membentuk prinsip, tapi dimakan oleh etika,
Dan makan oleh etika pula. Apa benda ni? Dia punya prinsip yang dikalahkan oleh keinginan dia, dan keinginan dia dikalahkan oleh keperluan hidup dia. Daripada John ni kita boleh nampak bagaimana dia tak, ialah antara bentuk-bentuk ketidakimanan pada hal-hal yang gaib, kemampuan untuk merubah kan. Dan benda ni juga kita boleh nampak dekat Bang Omar, yang mana lebih sifat individualistik, dan Joe, masalah yang berlaku dekat dalam diri Joe ni, masalah yang berlaku dekat dalam diri Joe ni, kita satu masalah yang ada dekat dalam diri setiap orang. Dekat dalam diri setiap orang ada masalah ni. Kita terlalu, macam apa yang Abang Ron cakap lah, terlalu susah untuk kita berpegang pada prinsip. Kenapa? Kenapa terlalu susah untuk kita berpegang pada prinsip? Sebab okey, ada setengah pendapat prinsip ni susah nak dipegang. Mungkin prinsip ni mudah dipegang kalau dia lahir di kalangan orang-orang yang berada. Mungkin kalau dia hidup dekat negara yang pemerintahnya membela hak-hak masyarakat. Ni apa semua kan. Tapi problem dia, kalau kita boleh berfalsafah, kita cuma boleh mencipta pandangan hidup dan kita boleh menjalani dia, bila kita menjadi orang berada, kita menjadi orang atasan. Tapi persoalannya, berapa ramai orang atasan sekarang ni yang betul-betul berpegang pada prinsip dia? Sebab macam kita tak mengacukan masalah prinsip ni pada persoalan yang mengacu. Yalah, kita tak aim dengan tepat lah persoalan ni kan. Sebab dia macam bermasalah. Orang miskin, dia tak berkesempatan untuk memegang prinsip sebab keterdesakan hidup. Tapi orang kaya, dia dah tak mampu untuk memegang prinsip sebab dia dah terlalu jinak. Dia dijinakkan macam kucing yang diletakkan dekat dalam kondominium. Dia dah terlalu jinak, terlalu malas, terlalu berat. Dia dah tak mampu dah untuk memperjuangkan prinsip dia. Okey, kita nak cakap golongan pertengahan pula yang paling sesuai untuk memikirkan tentang prinsip dan berpegang pada prinsip. Tapi orang pertengahan, dia selalu terancam ketakutan untuk jatuh miskin dan sentiasa dahagakan untuk mengejar jadi macam orang kaya. Jadi sebenarnya dekat mana masalah prinsip ni? Apa masalah dia sebenarnya? Apa yang buatkan kita tak boleh berpegang pada prinsip? Sebab kita selalu berdialog pasal prinsip. Kita selalu berdialog pasal pandangan hidup, falsafah. Apa-apa pun. Daripada ism, daripada kiri atau kanan, daripada materialis atau idealis, kita membincangkan dia. Tapi kita jarang membincangkan macam mana kita nak menjalani prinsip. Macam mana kita macam mana kita nak berpegang pada prinsip. Apa metod dia? Apa teknik dia? Kalau menulis, kita boleh belajar melalui teknik. Kalau coding, software engineering, kita boleh belajar melalui teknik. Bercakap, berhujah menggunakan teknik. Tapi takkan prinsip ni tak ada teknik-teknik dia? Takkan tak ada terapi dia? Saya rasa mesti ada. Tapi adakah kita membincangkan dia? Adakah kita mencari jalan macam mana nak berpegang dengan prinsip? Sebab saya rasa ni masalah yang real lah. Ni masalah ni sangat-sangat benar lah. Sebab macam kalau saya sendiri lah, sebab untuk pembentangan ni saya tak sempat nak buat banyak rujukan. Rujukan saya banyak pada diri saya, apa yang saya dah baca-baca sebelum ni lah. Tapi macam diri saya sendiri dalam pembentukan prinsip 2017-2018, saya cuba membayangkan hidup berkebun adalah satu hidup yang lebih ideal. Kita cipta makanan sendiri, apa semua. Waktu dah syok lah dengan kita nak cipta pandangan hidup. Dan daripada situ sikit-sikit belajar berkebun. Lepas tu sekarang ni saya dah balik kampung, sudah ada tanah dan ruang membenarkan saya untuk berkebun. Tapi macam apa yang Abang Rom cakap, untuk berpegang pada prinsip, untuk menjalankan prinsip adalah satu benda yang terlalu susah, terlalu berat. Sebab untuk menjalankan prinsip, kita memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Bila disiplin yang sangat tinggi, kita memerlukan pengawalan diri yang sangat bagus. Kita memerlukan daya tahan yang sangat bagus. Kita perlu tahu macam mana kita nak menggenggam satu-satu perspektif yang mana
bila semangat kita hilang, yang mana perspektif tu hilang, kita masih lagi boleh dapatkan dia, kita masih lagi boleh letakkan keyakinan dekat atas tu. Sebab saya rasa masalah kita gagal dalam memperjuangkan prinsip ni bukan sebab kita tak boleh berfikir, bukan sebab kita bodoh. Orang-orang yang korup, pemerintah yang korup, bukan sebab diorang bodoh, sebab diorang gagal dalam mengawal diorang punya emosi, gagal dalam mengawal diorang punya naluri. Dan naluri ni juga adalah penyebab yang sama kenapa kita gagal mengawal prinsip. Dan macam tu lah soalan dia, macam mana sebenarnya kita, yalah, apa disiplin dia, apa latihan dia yang boleh buatkan kita terus berpegang pada prinsip. Sebab yalah, tu lah masalah dia. Pasal prinsip ni kan. Sebab saya tak rasa Joe ni adalah orang yang bersalah bila dia melepaskan prinsip binatangisme dia, sebab nak memegang prinsip ni memang terlalu susah. Dan kita pun susah kita nak jumpa jalan macam mana sebenarnya untuk memegang prinsip. Ilmu untuk memegang prinsip tak sebanyak macam ilmu macam mana kita nak belajar tambah tolak darab bahagi. Tak sebanyak macam mana kita nak belajar menulis. Tak sebanyak macam mana kita nak belajar main gitar. Tak banyak. Dan mungkin lah. Mungkin juga lah, untuk mengawal prinsip. Sebab tu agama, dalam apa pun agama, dia mengajarkan satu bentuk disiplin. Macam mana kita nak berurusan, sentiasa menerapkan disiplin. Disiplin tu tak, satu-satu disiplin tu tak pernah dibuang, tak pernah diringan-ringankan dengan alasan kita tak bersemangat, kita malas, kita penat, kita nak berehat-rehat. Tapi disiplin tu sentiasa dibentuk. Yalah, contoh tradisi Islam, subuh dah bangun, mengantuk kita kena bangun terus fokus pada realiti kan, kenapa kita wujud dekat sini, sembahyang, menyedari kenapa diri ni wujud, fungsi ni apa fungsi diri ni, kewujudan diri ni dalam dunia ni. Sama juga macam Buddha, macam mana Dalai Lama, kita tengok macam mana dia boleh tersenyum sepanjang hari, tapi dia pukul 4 pagi dia dah meditate. Dia, setiap orang agama dia ada disiplin-disiplin dia yang memerdekakan diri dia secara dalaman, secara mental. Sebab tu saya rasa gagasan-gagasan yang dianjurkan dalam agama tak boleh direngan-rengankan atau dipandang sebagai benda lawak-lawak lah. Contohnya Sufism, mengenal diri, atau yalah, sealiran dengannya spiritual dalam Hindu, atau sekarang ni kita ada New Age, New era punya spirituality kan, hippies, apa semua. Sebab satu-satunya cara untuk meletakkan dunia ni sebagai satu tempat yang lebih baik adalah dengan merubah diri sendiri. Adalah dengan mengawal diri sendiri. Sebab kalau Abang Rom kata nak mengawal diri pun dah terlalu, nak berprinsip ni adalah terlalu susah untuk kita berprinsip. Kita nak mengubah diri kita, nak menerapkan satu disiplin yang kita sedar benda tu lebih baik untuk kita. Kita nak menerapkan pada diri kita pun dah terlalu susah untuk ubah diri kita ke arah kebaikan, bergerak menuju kesempurnaan. Apa lagi kita nak ubah orang? So nak ubah orang tu dia seumpama satu benda yang mustahil. Sebab daripada untuk mengelakkan macam mana dunia ni terhasil, untuk mengelakkan dunia ni daripada terus korup, bukanlah sebab kita perlu belajar untuk jadi lebih bijak. Tak, kita dah sangat-sangat gunakan kemampuan otak kita. Kita dah ada teknologi yang bermacam-macam. Sekarang kita tengah berkurung. Kita boleh duduk macam melepak dekat depan handphone ni. Kita dah otak kita dah power dah. Biarlah dia terus berkembang kan otak. Tapi kita kena selesaikan masalah hati ni yang menyebabkan dunia ni jadi tempat yang tak baik. Jadi tempat ini sebagai satu neraka kan.
membuatkan kita tak boleh nak berpegang terus dengan prinsip. Membuatkan sebelum menang pilihan raya, kita janji itu, kita janji ini. Lepas menang pilihan raya, semua 10 kan, 10 semua manifesto semua kelentong kan. Kita dah berubah dah kita punya prinsip kan. Adakah sebab menteri-menteri tak bijak? Sebab adakah bekas menteri pendidikan kita tak bijak? Tak, dia bijak. Penolong kanan dia pun bijak. Tulis buku lagi, buku ilmiah, intelektual, kritikal lagi kan. Tapi kenapa masih gagal? Kenapa masih gagal untuk kita jalankan prinsip ni? Saya rasa kita dah kena, tak lah, rasa dunia moden ni kita dah kena start fokus. Yelah, mungkin lepas COVID ni lah kan, secara realnya lah. Lepas COVID ni, sebab ni dalam proses berkurung, tempoh kita untuk reflect, buat refleksi diri, bermuhasabah tentang pergerakan kita yang sebelum ni. Dalam tempoh berapa minggu je berkurung, binatang-binatang semua dah keluar, langit cerah, asap kurang, mungkin Pasir Gudang udara pun dah syok, China udara dah syok, semua jadi syok ah. Tapi takkan lepas ni kita nak rosakkan balik ke? Satu benda kita dah boleh mengawal, lepas ni kita dah boleh kawal wabak, dan dalam masa yang sama takkan kita nak kena berhadapan wabak yang mesti, yang confirm sasah lagi besar daripada COVID-19 ni. Dan waktu tu kita nak kena nak kena tukar balik cara hidup yang lain. Kita nak kena berhadapan, nak kena ulang balik apa yang kita buat sekarang dalam bentuk yang lain. Rasa tu melelahkan. Itu satu benda yang buatkan masyarakat dunia semakin pesimis, yang buatkan kita semakin mengingkari hal-hal yang gaib. Potensi kebaikan tu boleh dicapai secara bersama-sama. Tapi itulah, saya rasa anjuran dia, kita kena dah start mula menerapkan macam mana kita nak berurusan dengan hati. Kalau dialog, perbincangan tentang idea, tentang falsafah hidup, tentang ideologi, kita dah buat. Dan lepas tu kita perlu tambah dengan terapi. Kita perlu angkat grup-grup mana yang selalu buat terapi, yang menghidupkan lagi nilai kemanusiaan kita, deria-deria kita, yang lebih menenangkan kita. Kita perlu angkat benda ni lagi. Sebab nak tak nak, dua benda ni lah, antara pemikiran dengan dengan perasaan, benda yang berunsur emosi ni perlu diseimbangkan lah. Baru yalah, macam mana pun caranya, taklah. Sebab tu lah gunanya berbincang. Sebab tu lah gunanya program macam Kubu apa semua. Kita sentiasa nak cari jalan. Apa jalan, kemungkinan yang ada, yang boleh kita buat, walaupun sekecil-kecilnya. Dan maksud dia sekecil-kecil, walaupun sekecil-kecilnya. Okay, sekejap saya baca soalan lah. Saya pun terlupa. Okay, kita baca soalan Hai man, hai. Terima kasih Postmalaism. Manusia adalah haiwan berfikir. Fatullah As-Suhaimi. Hanya manusia mendambakan kebijaksanaan. Betul? Hanya manusia yang mendambakan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan kita faham apa kebesaran Tuhan, kebesaran alam, betapa kompleksnya alam ni bergerak kan. Style. Style Masih tarik nafas man. Ya, baik. Kena buku. Soalan, adakah saudara berpandangan agama masih relevan di hari ini dikala wabak COVID-19 ini? Bukankah agama semakin menunjukkan ketidakberdayaannya dikala wabak COVID-19 ini? Bukankah sains kesihatan yang lebih diperlukan saat ini? Sains kesihatan memang sangat diperlukan. Diorang adalah, kita panggil frontliner lah, orang-orang yang paling ke hadapan. Dan agama menunjukkan ketidakberdayaan. Dan saya tak rasa agama semakin menunjukkan ketidakberdayaan dia kalau semasa wabak ni. Tapi macam mana kita memaknai agama,
kita membuatkan agama tu tak lagi berdaya. Dan dalam kata lain, bukan agama tu tapi penganut-penganut agama tu sendiri yang tak berdaya, lebih lagi penganut-penganut agama lebih susah untuk bekerja sama. Betul, minta maaf lah. Ni masalah tablik ni kan. Kita tak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ni. Kita memandang proses hubungan antara manusia dengan Tuhan ni bebas daripada alam. Kita tak anggap alam semua benda berhubung kait. Ya, sebagai contoh, kita masih tak nak duduk dekat dalam rumah sebab wabak ni kuasa Tuhan yang tentukan. Kan? Tuhan yang tentukan. Kita ajaklah kebaikan kepada Tuhan. Tak apalah walaupun kita terpaksa berkumpul 15,000 orang kan. Tapi sebab tujuan kita untuk Tuhan, so Tuhan takkan datangkan bala lah untuk kita. So ini pemahaman yang sangat-sangat bermasalah. Dan rasanya pemahaman yang menolak, pemahaman yang bermasalah. Sebab sepatutnya saya tak tahu lah, saya layak untuk cakap sepatutnya ke tak atau tak kan, tapi masalah dia tablik ni, kita rasakan benda tu sebab kita anggap Tuhan ni bergerak sama macam manusia kan, yang sentiasa yang ada pilih kasih, yang okey sebab menyembah aku tak bagi engkau penyakit, bila engkau buat baik aku bagi engkau ganjaran macam seorang bos yang bagi gaji. Sebenarnya kita tak pandang agama sebagai satu bentuk macam mana kita nak berurusan dengan diri sendiri. Sebagai contoh, perintah berkurung ni, agama mengusulkan, agama membawa kita satu disiplin untuk kita mengawal diri. Dan kalau kita tak ada kemampuan untuk mengawal diri dengan satu disiplin yang tertentu, kalau kita tak ada satu bentuk keyakinan yang tinggi untuk meredakan segala rasa kegusaran, keresahan yang ada sekarang ni, kita akan jadi macam binatang. Kita akan balik, kita akan memenangkan naluri yang sentiasa lawan atau lari. Dan dekat sini sepatutnya agama ni berfungsi. Dan dia bukan, dan saya tak nampak agama ni dia harus berfungsi seperti seorang doktor. Kalau tu yang jadinya macam siapa ustaz apa benda tu yang dia dah tangkap virus COVID-19 letak dekat dalam botol. Okey ya, saya akan letak dekat dalam peti ais, mana air yang tak ada virus ni dia akan membeku, yang ada virus ni dia tak beku. Jadi ini masalah dia. Orang agama nak ambil kerja doktor. Tu jangan. Orang agama dia kerja dia macam mana kita nak mengawal diri. Agama ni dia bukan sebatas hal-hal yang tak nampak, hubungan antara manusia dengan Tuhan semata-mata. Kalau nak kata hubungan manusia dengan Tuhan pun tak juga, sebab sepatutnya bila hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan manusia dengan kuasa yang lebih besar daripada dia tu, bila dia baik dengan benda tu, sepatutnya benda akan jadi lagi harmoni, cara hidup dia akan jadi lebih harmoni. Sebab tenaga yang besar itulah yang mengawal benda yang sekecil-kecilnya kan. Macam tapi masalahnya kita selalu suka memisahkan antara kedua unsur ni, antara sains dengan agama. Tapi masalah dia kalau kita nak samakan, kita sentiasa nak tembungkan dia. Kita nak uli dia dalam satu adunan kan. Saya rasa tak boleh. Dia memang tak boleh. Sebab agama ni mempersiapkan manusia untuk berhadapan dengan dunia, dan ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu ni apa semua ialah adalah tentang ilmu-ilmu dunia, macam mana kita berurusan dengan hukum-hukum dunia. Ialah contoh penyakit, wabak, kita tak kenal penyakit apa wabak ni apa semua kan, tapi ilmu-ilmu dunia ni, sains kesihatan membenarkan kita untuk mengenal pasti hukum-hukum dia, punca akibat dia, supaya kita boleh berurusan dengan dia, supaya kita boleh membaikkan
dia punya membaikkan virus-virus ni. Dan agama ni sepatutnya berfungsi untuk menjaga orang-orang yang sentiasa korup daripada bahagikan harta yang sepatutnya pada orang-orang yang memerlukan. Sebab adakah korup orang-orang yang seleweng sumbangan-sumbangan orang ramai itu disebabkan dia tak faham ilmu sains? Tak. Mungkin antaranya dia adalah ahli sains juga, ahli logik juga. Tapi dia bermasalah dalam spiritual dia. Sebab itulah agama ni, sebab kita sentiasa memandang agama ni satu benda yang terpisah daripada kehidupan yang sebenar-benarnya. Tapi sekali lagi tak. Dia macam, kalau kita ambil Al-Quran lah sendiri, surah Al-Ma'un, orang-orang yang celaka tu adalah orang-orang yang tak menyempurnakan sembahyangnya. Orang-orang yang tak menyempurnakan sembahyang tu siapa? Orang-orang yang lalai ni, orang-orang yang menindas anak yatim, yang tidak menganjurkan orang miskin makan, orang-orang yang berbuat riak, orang-orang yang berlaku zalim. Kan? Orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak membela orang-orang yang susah. Orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang penyeleweng. Dan ini adalah masalah-masalah besar yang kita hadapi dekat dunia ni. Masalah yang sangat besar, yang sangat real. Sebab tu saya rasa macam mana Nabi dulu, dia boleh programkan balik, dia boleh wujudkan satu revolusi yang power dalam waktu yang singkat dekat Jazirah Arab tu. Sebab bukan orang Arab dulu mendambakan, bodoh cakap, okey aku turun sebagai Nabi, sembayanglah engkau, dan semua orang sembayang. Tak. Sebab waktu tu masyarakat Arab pun bukannya masyarakat spiritual pun. Diorang bukannya orang yang pentingkan hal-hal ketuanan. Diorang adalah masyarakat dagang. Diorang adalah Arab tu, satu Jazirah Arab tu adalah pusat perdagangan, perniagaan. Jadi pusat tumpuan. Sampai wujud jurang kelas antara kaum miskin dengan kaum yang kaya. Dia bukan zaman magic, bukan zaman capak tongkat jadi ular. Dia zaman ekonomi. Dan anjuran Nabi Muhammad bukannya disebabkan apa yang buatkan kabilah Badui, pedagang, masyarakat dagang Quraisy takut dengan anjuran Nabi Muhammad, bukan disebabkan untuk mengajak sembah Tuhan yang satu. Bukan ketakutan diorang masalah dogmatisme yang ada dalam masyarakat diorang dipecahkan. Tapi diorang lebih takutkan ekonomi diorang terganggu, kekayaan diorang terganggu, kebebasan diorang untuk melakukan kezaliman ditutup. Diorang tak dapat lagi kebebasan yang untuk diorang untuk melakukan ketidakadilan. Dan saya rasa agama sampai sekarang masih relevan, dan dia sangat-sangat relevan. Cuma masalahnya dia dianjurkan dalam keadaan yang sangat-sangat tak relevan. Yang sangat-sangat tak masuk akal. Dia seumpama Tuhan tak menciptakan akal. Akal ni adalah kejadian yang silap dalam diri manusia. Manusia tak perlu menggunakan akal. Dia berbeza macam mana perkembangan tamadun Islam dulu kan, zaman Abbasiyah, Umayyah. Walaupun dekat zaman tu sendiri banyak masalah, tapi macam mana ilmuwan-ilmuwan lahir, macam mana manusia waktu tu, masyarakat waktu tu menghargai intelektual, hal-hal sains. Sebab saya rasa agama dia akan sentiasa relevan walaupun dia diubah dalam bahasa yang lain. Sebab dia kesan dia kan, pembawakan agama yang macam tak berapa pembawakan agama yang tak masuk akal ni. Tu yang lahirnya New Era punya spiritual, hippies ni apa semua. The Beatles masuk Hindu, pergi ke gua. Disebabkan ini, sebab masalah dunia kapitalisme, masalah dunia moden, kita ketandusan sisi kemanusiaan, kita ketandusan nilai-nilai manusia, kita ketandusan spiritual, kekosongan kat dalam hati. Kita dah terlalu dilambakkan dengan benda-benda yang material, benda-benda kebendaan.
kalau pandangan hidup dia bukanlah semestinya consumer je yang bersifat materialistik, yang membeli itu ini, tapi pandangan di dunia dia semua benda perlu bersifat material. Material lah adalah benda yang akan menyelesaikan segala-galanya. Sebenarnya benda ni masih lagi boleh dicabar. Sebab selagi urusan hati dalaman ni masih tak selesai, masih lagi korup, kita takkan dapat wujudkan dunia yang lebih baik. Sebab kuasa pemerintahan kuasa ni dia sama macam agama. Agama ni dia seumpama kuasa pemerintahan, kerajaan. Tukar, tak kisahlah siapa pun turun naik ke apa, kuasa tu dia adalah tetap kuasa. Sistem ni dia tak ada baik atau jahat. Dia tak ada kapitalisme jahat atau sosialisme baik atau sebaliknya. Tapi sistem ni macam mana kita berfikir secara efektif, macam mana kita mengaplikasikan satu cara hidup yang lebih efektif untuk kebaikan kita secara pemikiran. Tapi benda yang menentukan kebaikan atau kejahatan, tapi sistem kapitalisme, sosialisme tu benda yang wajar untuk sentiasa diperdebatkan, sebab ini adalah hal pemikiran, macam mana kita nak hidup, macam mana kita nak bersetuju ramai-ramai atas satu sistem kan. Tapi apa pun sistem yang ada dekat atas, sistem tu adalah sistem, kuasa adalah kuasa, agama adalah agama. Tapi yang duduk dekat situ, korupnya seorang pemerintah bukan disebabkan oleh tubuh dia, tapi disebabkan oleh hati dia yang tamak, disebabkan oleh kepentingan diri dia yang tak terbendung. Dan sesiapa saja dinaikkan dekat situ, duduk dekat kuasa tu, kalau dia orang tak ada kemampuan untuk mengawal diri, tak ada kemampuan untuk mengawal naluri, dia akan jadi korup juga. Tak kisahlah apa sistem pun. Sebab secacat-cacat mana satu sistem tu pun, dia sentiasa ada kebaikan dia. Walau sesempurna mana satu sistem tu, dia sentiasa ada jalan untuk kita korupkan dia, untuk kita rosakkan dia. Dan persoalan kezaliman, pemerintahan, ketidakadilan, akar dia pada hati. Dan hati penguasa tirani, yang zalim, yang tak adil ni, dia bukan ada dekat hati dia je. Kalau dia dah ditombangkan pun, dijatuhkan pun, daripada undi atau daripada revolusi atau apa-apa, tapi masalah macam mana nak menyelesaikan hati tirani ni yang ada dekat dalam diri semua orang, tak selesai lagi. Kita tak turunkan lagi kan pemerintah zalim yang ada dekat dalam hati ni, yang sentiasa meyakinkan keinginan-keinginan buruk dekat otak ni. Sebab tu saya rasa agama sangat relevan dalam waktu sekarang. Bukan maksudnya agama bukan kena pergi, kita kena banyakkan sembahyang, banyakkan puasa, banyakkan, tak, benda tu betul lah, bagus lah nak buat benda tu kan. Dia makin buat kita semakin pandai mengawal diri. Tapi kalau ritual-ritual tu dibuat tanpa muhasabah, tanpa perspektif yang betul, atau melalui perspektif yang kita sembah Tuhan sebab Tuhan ni lagi besar daripada kita, seumpama kita mengampu dia, tapi masyarakat yang lemah kita pinggirkan, ini pun nak buat apa? Dia seumpama hubungan kita, rapatnya kita dengan Tuhan ni, sebab seumpama kita mengampu pemerintah yang ada dana, yang ada kemampuan untuk bagi kita duit. Tapi orang yang lemah, kuasa yang lemah kita pinggirkan, kucing yang lemah kita pinggirkan. Ini masalah dekat orang Islam. Orang yang lemah, orang yang pendosa, yang ditangkap sebab berzina atau apa, kan, dihukum dengan sekeras-kerasnya kan. Tapi pemerintah yang zalim, yang sentiasa melakukan kezaliman, cakap elok-elok pula, cakap dekat belakang-belakang kan. Buat surat senyap-senyap, tak nak keaibkan pemerintah. Ini agama yang salah. Itulah agama yang salah. Agama ni benda yang paling asas sekali. Macam mana kita nak belajar tentang diri sendiri, macam mana kita nak belajar tentang mengawal diri yang sebenarnya tak terkawal. Sebab itu dia. Sebab macam soalan Wakil Parti Mubah, adakah saudara nampak kerelevanan parti politik berasaskan ekologi di masa hadapan?
Dan bilakah saudara nak menyertainya? Apa? Tunggu dulu Ben. Bagi aku nak fokus kat kebun dulu ni daripada pergi. Aku nak mantapkan dulu ekologi yang ada dekat persekitaran aku sebelum ekologi yang nak diterapkan dekat dalam pemikiran politik. Harap bersabar. uh, Relevan kan? Sebab kita politik kita macam kita sentiasa di kita sentiasa bergantung pada dua parti walaupun bukan dua parti. Sekarang dah ada PN je, sebelum ni dah ada PH, sebelum dah ada banyak-banyak parti, tapi dia ada dua je kuasa parti besar. Yang alternatif pun PSM. Itu pun PSM dia agak dia agak mendata sebab dia hanya buat kerja dan dan cara penyebaran dia, kempen dia lebih pada bersifat okey, jom kita kena berjuang, kita kena fikir pasal masyarakat. Dia tak sama macam mana PH, macam mana atau PN. Tak tahulah PN lepas COVID ni lah kan. Sekarang ni kita kena tengah fokus ke isu yang serius kan. Okay, cara politik diorang kita boleh tengok lepas ni. Tapi sebelah UMNO, kita guna tarik kempen, diorang menggunakan medium yang diorang agak bijak lah dalam macam mana nak kawal manusia. Dia guna media, dia guna lagu-lagu, suggestion, cadangan yang berulang-ulang, dia main retorik, dia bermain dengan naluri-naluri yang diorang tahu masyarakat kita tak mampu nak kawal sepenuhnya, yang membuatkan kita sentiasa boleh ditendang daripada satu isu ke satu isu sebelum kita dapat selesaikan isu yang sebelum tu. Lepas tu lama-lama kita dipenuhi dengan labakan isu dan buatkan semua orang rasa malas nak ambil pot sebab tak ada benda yang akan settle sebab isu terlalu banyak. Dan masa yang sama diorang sentiasa mengawal, dan perubahan parti politik pun sentiasa berada dekat dalam ideologi yang lebih kurang itu juga, dalam orang-orang yang sama juga dengan member-member dia, dengan kawan-kawan dia. Lepas tu aktivis gerakan-gerakan penentang pun, anak muda pun yang kuat pun cuma yang didanai. Kalau tak didanai pun disupport oleh orang-orang yang dekat dengan politik, yang ada kaitan dengan orang-orang politik. Tapi itu pun bentuk aktivisme, dia perlu disusun kan. Dia tak ada, kita kurang satu idea yang betul-betul bebas daripada parti politik, daripada kawalan ahli-ahli politik, baik pembangkang, baik pemerintah. Sebab selalunya demonstrasi yang dicetuskan, yang disebabkan oleh inisiatif sukarela masyarakat, anak muda, tak dapat sambutan. Cuma ada 15 orang, ada 30 orang. Tapi yang dianjurkan oleh badan-badan macam Bersih, macam kalau dulu masa zaman UMNO oleh Isyamuddin Rais, dia akan sentiasa kuat. Dia akan sentiasa power kan. Dan aku rasa